Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Alhamdulillah, pada malam ni kita jumpa lagi dalam sesi live Uncle Sufyan Ismail, selaku pengamal perundangan syariah. Jadi setiap kali Uncle live, Uncle akan cuba sharing mengenai isu-isu di mahkamah syariah maupun perundangan syariah, khasnya untuk di negeri Sabah, secara amnya semua untuk rakyat Malaysia. Nak kisahlah yang berada di dalam negara maupun di luar negara. So Alhamdulillah, dengan kesan terhadap live Uncle, ramai kita punya follower ataupun viewer yang sudah pun berjumpa dengan Uncle ataupun yang menghubungi Uncle untuk menyelesaikan kes syariah walaupun mereka berada di luar negara. So Alhamdulillah lah. Jadi kesan terhadap live ini sedikit sebanyak membantu rakyat Malaysia yang berada di luar negara untuk menyelesaikan masalah ataupun kes mereka walaupun berada di luar negara, untuk orang Malaysia lah kan. So benda ni Uncle bersyukur sangat dan berterima kasih terhadap media sosial yang menyediakan benda macam gini, di mana walaupun berada jauh tapi kita dekat di atas talian. Okay, so sebelum tu thank you yang sudah join Uncle punya live. Mungkin boleh komen suara Uncle clear ke tidak. So thank you Lili Suryani, Waalaikumsalam. Kita ada Haslinda Dahri, Waalaikumsalam juga puan. Macam mana suara Uncle? Boleh bagi tahu ke dari negeri mana, daerah mana? Kalau orang Sabah tu dari daerah mana? Suara Uncle clear ke tidak? So kemarin dan kemarin dulu Uncle minta maaf, Uncle tidak dapat live sebab Uncle berada di luar kawasan. So hari ini barulah Uncle ada kesempatan untuk live dan sharing terhadap semua yang sudi join Uncle punya live. So Uncle akan cuba menjawab setiap persoalan yang diajukan daripada viewer, sama ada yang first time join ataupun followers yang sudah lama join Uncle. Thank you banyak-banyak sebab support kita punya live kan. InsyaAllah benda yang bermanfaat ini kalau kita kongsikan bersama kawan-kawan ataupun kenalan ataupun saudara yang mana isu dorang kita pun sudah faham daripada live yang kita sharing ni, macam mana mau buat, apa yang perlu buat. Okay, clear Uncle. Thank you Lily sebab clear macam biasa dari Tawau. Thank you orang Tawau sebab join. So kita ada Nurala Sikin Zahari. Daripada mana tu puan? Okay, boleh beritahu seorang Uncle clear ke tidak? So hari ini ada kita punya saudara tanya Uncle, dia punya masalah ni, dia mau kahwin, okay, dan keluarga dia ni tidak setuju. Dia ni merupakan seorang wanita yang berstatus janda lah, okay. Jadi masalah si janda ni, dia mau nikah dengan bakal suami dia, tapi wali dia ataupun bapa kandungnya ni tidak setuju. So apakah tindakan wanita tersebut mengikut undang-undang yang ada? Itu isu dia. Mungkin benda ni akan terjadi kepada saudara kamu. So hari ini Uncle akan beritahu dia punya solution mengikut undang-undang syariah. Apa perlu buat bagi janda ataupun ialah orang yang pernah kahwin, janda. Dorang mau kahwin tapi walinya ni tidak mau. Wali dia tidak bersetuju, dia tidak mau mewalikan waktu nikah.
Begitu reject lah konon. Tapi perempuan ni dia mau kawin sama ni lelaki. Okey. Apakah dia punya penyelesaian mengikut undang-undang? Itu yang kita perlu bincangkan. Okey? Okey, Tawau clear. Haslinda, dari mana tu clear yang cakap clear? Nurul daripada JB, tapi kat Singapore sekarang. Clear uncle. Thank you orang JB yang berada di Singapore. Baru je uncle kena telefon klien daripada Singapore. Mau minta tolong uncle, buka file dengan uncle untuk mendaftarkan sijil perkahwinan mereka di Singapore, daftar di Malaysia. Okey, yang ini pun satu benda yang uncle mau explain dalam live uncle. Yang ini soalan yang kedua. Soalan yang pertama tadi kita mau bincang apa tindakan perlu buat seorang wanita berstatus janda mau kahwin sama pasangan tapi walinya ataupun bapa lah. Yang dalam kes uncle ni, dia punya bapa dah setuju dia mau kahwin sama bakal husband yang mau kahwin. Apakah tindakan yang perlu dibuat? Kita ada Andy, thank you. Hadir dari Keningau, thank you Andy. KL hadir, kita ada Erin, thank you. Kita ada si Ridwan Lee, alhamdulillah, thank you sebab join. So okay, mana-mana yang sudah join, suara uncle pun uncle rasa clear. So boleh teruskan dengan persoalan. So uncle mau cepat sebab uncle hari ni macam biasalah, bila uncle sudah live, uncle kelang kabut mau siap, uncle mau dating nih actually kan. So kasihlah soalan kamu cepat-cepat. Nanti ada yang cakap uncle tidak baca soalan saya. So itu bukan salah uncle. Okay. So apakah perlu dibuat bagi seorang wanita mau kahwin dengan bakal suami tapi bapaknya tidak bagi? Wali dia lah. Kalau yang wali itu abang atau abang lah, biasa abang ataupun bapa, adik senang ditiun. Masalah yang tua-tua ni susah ditiun. Mungkin bapa dia tidak suka, so dia nak mau kasih wali. Okey. Seorang wanita itu boleh membuat satu permohonan wali ingkar ataupun wali enggan. Wali enggan ni, ini permohonan, tapi mahkamah akan keluarkan wali hakim. Di mana bapa yang tidak bersetuju untuk mewalikan anaknya, hakim akan panggil wali tersebut. Seandainya alasan itu tidak munasabah bagi seorang hakim, maka hakim akan meneruskan wali hakim. Okey, contohlah, bapaknya dah setuju sebab mungkin dah handsome. Contoh, yang itu ndak jarang lah. Ataupun ndak berduit, ndak kaya lah konon. Biasa-biasa aja. Dia mau orang kaya. So, biasanya alasan itu hakim tidak akan terima lah. Ataupun dia buat satu tuduhan yang melulu. Dia cakap ini penjahat. Tapi tidak pernah pun terbukti bahwasanya bakal suami ini jahat. Tiada kes jenayah, tiada apa. Cuma mungkin fitnah orang. So, benda ini, hakim akan tanya sama beliau tu, wali tu. Kenapa anda setuju ni beliau? Dia cakaplah alasan dia. Kalau alasan dia tu orang cakap tidak munasabah, so jadi kau nak boleh kasih wali. Biasanya hakim akan pujuk lah. Kalau anda boleh dipujuk juga, biasanya hakim okey, dia tidak terima alasan tu, dia akan bagi kebenaran untuk wanita tu bernikah tanpa walinya. Dia akan bagi wali hakim. So janganlah risau mana-mana wanita yang mau kahwin, bapaknya dah setuju. Don't worry. Kalau alasan dia tu baik, memang wajar. Contohlah, memang bakal suami tu didapati merupakan seorang penjenayah dan dikehendaki polis. Dan dia dapat buktikan. Waktu tu mungkin hakim akan terimalah alasan si wali itu. Okey? Jadi macam begitu. Itulah solutionnya. So don't worry lah kepada wanita-wanita yang mau kahwin tapi walinya tidak membenarkan. Atas alasan tersendirilah. Mungkin antara dua darjat kah? Apakah contohnya macam selalunya yang kena reject ni mungkin dia jadi bini kedua lah. Selalu isu begitu. Sedangkan suami dia ni memang layak berpoligami. Memang mampu. Selalunya bapa akan reject lah macam gitu. Jadi benda ni akan hakim keluarkan perintah wali hakim melalui permohonan wali enggan. Walinya enggan mewalikan. Okey? Faham uncle punya sharing pada malam ni? Alright.
Ada lagi satu isu, Uncle mau beritahu mana-mana mereka yang terlibat bernikah di luar negara dengan kebenaran jabatan agama. Pastikan setelah kamu bernikah, sama ada di Singapura, di Brunei Darussalam, mungkin ada yang bernikah di UK, US, Jerman, Korea, whatever. Kamu perlu mendaftarkan pernikahan luar negara tu di Sabah. Orang Sabah lah. Kalau di Malaysia ni maksudnya orang negeri lain, ikut negeri kamu lah, di mana tempat kamu bermastautin ataupun bermukim. Kamu kena daftarkan sebelum tempoh 6 bulan. Jika lebih 6 bulan, apa jadi? Kamu bakal di compound kerana melakukan kesalahan, tidak mendaftarkan di dalam tempoh yang ditetapkan. Contoh, macam kesalahan surat beranak lah. Anak sebelum 1 bulan mesti buat surat beranak. Kalau tidak buat, kena denda. Macam itulah. Jabatan agama akan denda kamu melalui pendakwa syariah atas kesalahan lambat mendaftarkan perkahwinan luar negara di Malaysia. So, ini Uncle mau share pada malam ini ilmu yang perlu kamu tahu. Di mana ilmu ni melibatkan mereka yang bernikah ada sijil di luar negara. Okay, sekejap Uncle habis bateri pula. Alright. Okay. Kita ada si Nur Halimah dari Pitas. Okay, thank you orang Pitas sebab join. Alright, teruskan dengan persoalan. Uncle mau jawab soalan sudah ni. Pula iPad ni lah. Warna dia. Okay, Uncle baca dari atas supaya tidak tertinggal. Okay, KL hadir. Kita ada si Joe Berry. Macam New nak buat you kalau saya dengan suami tidak sehaluan. Macam mana ni? Macam mana nak buat view you kalau saya... Macam nak buat iya balik. Bagilah bahasa yang senang. Oi, janganlah bagi Uncle bahasa yang susah mau difaham, Joe. Suk Keningau hadir. Thank you orang Suk. Tapi suami tidak mau pergi ke mahkamah. Okay. Uncle mau faham kau punya ayat ni macam mana mau bercerai. Tapi suami tidak mau pergi mahkamah. Okay, macam ini. Kamu kena pilih jenis cerai yang sesuai. Kalau kamu tahu suami kamu ni memang keras kepala punya spesies, yang tidak mau hadir ke mahkamah, yang tidak mau bagi kerjasama, kamu mesti pilih cerai jenis fasah maupun taklik. Kenapa? Sebab jenis cerai fasah atau taklik, dia tidak perlukan kerjasama suami ataupun persetujuan suami untuk bercerai. Kamu boleh menggunakan undang-undang peruntukan yang ada. Kamu boleh bicara sebelah pihak sehingga mahkamah menceraikan kamu melalui fasah atau taklik. So, don't worry. We don't have any, alasan suami tidak hadir dan kamu tidak akan bercerai. Tidak. Kamu boleh bercerai without suami hadir. So, tidaklah ada isu, Uncle, macam mana saya mau bercerai, laki tidak kasih kerjasama, tidak mau datang. No issue. Kamu boleh bercerai pun tanpa kehadirannya. Okay, faham ah? So, don't worry. Yang itu, Uncle rasa hari-hari Uncle cakap. Okay, Uncle, apa tindakan yang perlu diambil apabila isteri orang Muslim ada hubungan dengan suami orang non-Muslim? Buat laporan di Jabatan Agama Islam, bahagian penguat kuasa ataupun pegawai penyiasat. Kalau di KK, di Wisma Muiz tingkat 4 Blok A. Lengkap Uncle bagi. Kamu report lah di situ. Okay? Biar dorang buat siasatan dan tangkapan. Okay? Kita ada MBC Film. Nama. Assalamualaikum tuan. Jika isteri paksa minta cerai, kata ada lelaki lain lebih baik dari suami. Okay, macam ini. Isteri post gambar-gambarnya dengan lelaki lain, paksa suami supaya cerai dia, bagi malu pada suami. Begini tuan. Kalau kamu sendiri tidak mahu menceraikannya,
dan kamu masih rasa boleh dibimbing, kamu boleh buat tuntutan isteri kembali taat di mahkamah syariah. Okey? Setelah kamu memfailkan isteri kembali taat, masih lagi isteri kamu ini degil, tidak mau taat menjadi isteri, kamu boleh memfailkan isteri nusyuz. Di tahap isteri nusyuz pun sudah keluar perintah mahkamah, isteri kamu masih lagi tidak mahu ikut, ingkar, uncle mencadangkan kamu supaya menceraikanlah secara fasah. Okey? Sebab tiada guna juga kamu mau bertahan kalau istrinya itu memang sudah tidak mahu taat kepada suaminya. Okey? Ainunia, Waalaikumsalam. Pakcik, kalau saksi anak tiri perempuan boleh? Boleh, asalkan dia itu cukup umur. Maksud cukup umur, Uncle cakap ni, dia ni mostly kita boleh pakai di mahkamah dalam 12 tahun ke atas lah. Okey, walaupun dia nak capai 18 tahun, tak kisah siapa, kamu boleh gunakan dia sebagai saksi. Dia syarat undang-undang ni untuk jadi saksi ni, orang yang saksi tu mesti mumaiz. Mumaiz ni cukup umur, boleh membezakan di antara baik dan buruk. Okey? Assalamualaikum Uncle, Nurullah Sikin. Kalau mahkamah dah bubarkan perkahwinan, tapi dalam masa yang sama ada lagi kes belum selesai. Kes apa tu yang belum selesai? Uncle tak faham soalan tu macam mana. Kalau sudah bercerai, settle satu hal. Yang belum selesai, selesaikan. Apa boleh hilangkan hak penjagaan seorang ibu? Ada 5 perkara seperti mana yang terkandung kalau di negeri Sabah, Seksyen 84. Di mana Seksyen 84 ni, hilangnya hak jagaan seorang ibu ada 5 perkara. Yang pertama tu dia kahwin baru. Yang ini banyak kena ni. Dia bernikah baru kepada mereka yang tidak mahram terhadap anaknya. Yang itu bezanya. Uncle senang kasih faham, orang kahwin barulah. Yang kamu bukan kahwin sama adik-beradik laki kamu. Itu saya cerita dia. Atau pakcik laki kamu. Jarang kan berlaku orang kahwin adik-beradiknya ataupun pakciknya. Maksudnya mahram dia lah. Mahram anak kamu lah. So yang itu boleh menggugurkan hak jagaan seorang ibu. Hilangnya hak jagaan seorang ibu. Yang kedua, yaitu dia cuba mau melarikan anak ni daripada berjumpa dengan bapa kandung dia. Maksudnya menghalanglah daripada bapa kandung dia tu mau jumpa anak. Yang ini pun merupakan perkara yang boleh menghilangkan hak jagaan seorang ibu. Yang ketiga, murtad, yaitu keluar daripada agama Islam. Ada cubaan untuk murtad. Yang keempat adalah seorang ibu tu berperangai keji secara terbuka. Maksud di sini dalam bahasa kita orang Sabah, berperangai das nonoh contohnya menjadi ayam. Maksud ayam tu pelacur, GRO, pengedar dadah, apalagi pelakon bukan pelakon, model seksi ni yang yang dah tentu-tentu terlibat dengan jenayah lah. So yang ini pun boleh hilangkan hak jagaan anak. Yang terakhir, ibunya cuai. Contohnya paling senang, kecuaian ibu, dia dera anak. Anak sepatutnya pergi sekolah, ndak dibagi sekolah. Anak ni sepatutnya cukup makan sehari 3 kali, ndak ada makan langsung, adapun sehari sekali. Cuai lah dalam penjagaan anak. Sehingga menyebabkan anak itu mendapat mudarat. Mudarat ni maksudnya sakit lah apa, sakit yang disebabkan oleh kecuaian ibu. Berboyfriend sama orang lain, boyfriendnya pidera tu anak, marah, itu cuai lah. So itu boleh menghilangkan hak jagaan anak seorang ibu. Okey? 5 perkara tadi ya. Dapat A, D, Z, R. Okey, kita ada si Farisha, Waalaikumsalam. Alright, mana ni? Nanti terlimpas lagi. Okey, mana sudah? Okey.
Kes rujuk yang akan dibicarakan minggu ini untuk pengesahan hakim, jadi apa status perkahwinan? Apa punya persoalan ni, Nurul? Kes rujuk yang akan dibicarakan minggu ini. Okey. Untuk pengesahan hakim. Jadi apa status perkahwinan? Kita berdasarkan keputusan hakim. Seandainya hakim memutuskan kes rujuk itu sah, maka kamu tu suami isteri lah. Jika hakim memutuskan kes rujuk itu tidak sah rujuk, maka kamu tu statusnya sudah bercerai lah, bukan suami isteri. Okey, faham ah? Itu ngam jawapan uncle tu. Soalan kamu. Apakah kesan kalau suami failkan nusyus terhadap isteri? Good question. Boleh jelaskan? Boleh. Kasih Chan luang untuk minum kopi. Okey. Ramai ni. Sekarang ni zaman isteri kena failkan nusyus disebabkan oleh kamu tidak alert terhadap kes. Banyakkannya isteri nusyus macam gitu. Dia tak peduli kes nusyus tu. Dia nak pandai mau datang. So, isteri dia, suami dia menang kes, dapatlah isteri tu nusyus. Okey, apakah efek nusyus? Efek nusyus cuma nafkah sahaja. Okey? Kamu masih boleh tuntut muta'ah, kamu masih boleh tuntut hartas pencarian. Yang kamu tak boleh tuntut, nafkah saja. Nafkah edah nak boleh tuntut, tunggakan nafkah nak boleh tuntut. Yang lain boleh. Itu saja efek nusyus. Tiada apa-apa. Don't worry. Seorang isteri yang kena nusyus tu, dia tidak ada masalah dalam perceraian. Dia tiada masalah dalam tuntut hartas pencarian, dia tiada masalah dalam tuntut muta'ah, dia tiada masalah dalam tuntutan hak jagaan anak. Tidak efek pun. Yang efek cuma bab nafkah bini saja. Tunggakan nafkah nak boleh ambil, nafkah edah pun tak boleh ambil. Sebab nusyus. So don't worry lah kepada ibu-ibu ataupun wanita-wanita sana yang sudah pun dapat perintah nusyus. Dia cuma memberi kesan terhadap nafkah sahaja. Bab jaga anak tidak kacau langsung. Okey? Uncle, talak 2 ada tempoh seperti talak 1 ke Uncle? Ada. Tempoh edahnya pun sama. Maksudnya kalau sudah kena talak 2. Dalam edah 3 bulan. Kalau ada berlaku rujuk, boleh rujuk. Tiada rujuk, limpas rujuk, limpas waktu edah. Tiada rujuk, boleh nikah balik. Tiada hal. Fasah perlukan bukti. Macam mana nak buktikan jika tiada nafkah zahir dan batin? Yang ini kamu kena lantik lah peguam. Untuk kamu membuktikan memang susah. Uncle punya advice, lantiklah pengamal perundangan, lawyer, supaya dorang dapat membuktikan. Okey? Sebab benda ni susah Uncle mau explain di dalam ni. Tiba-tiba mau macam mana membuktikan aku ni pasal nafkah zahir dan nafkah batin. Dia bergantung kepada situasi fakta kes. Baru Uncle boleh advice. Mana aku boleh tanya Uncle secara umum, macam mana aku mau membuktikan nafkah zahir dan nafkah batin? Uncle kena interview kau dulu. Macam mana yang tidak kena bagi duit? Dia bagi duit macam mana? Kan? Pasal nafkah batin pula kebiasaan kamu berapa? Macam gitu. Barulah kita boleh advice macam mana mau kasih bukti. Mana bolehlah Uncle mau jawab di dalam live ini pasal cerita nafkah batin. Kan? Sebab benda tu tidak sesuai untuk dicakap secara publik. So, yang ini perlu konsultasi one-to-one to your lawyer. Okay? Tapi isteri tidak mau sampai talak 3. Macam mana tu, Uncle? Uncle ijum ni Uncle nak faham lah. Tapi isteri tidak mau sampai talak 3. Macam mana tu, Uncle? Uncle nak faham tu soalan. So, Uncle nak dapat mau jawab apa? Sorry. Macam mana mau daftar surat kahwin ibu bapa dulu-dulu punya surat kahwin? Buntuh den. Lantik peguam. Yang ini Uncle cakap memang susah kalau kamu buat sendiri. Sedangkan peguam pun pening buat tu benda. Okay? Sebab dia melibatkan saksi. Dia melibatkan pesuruh jaya sumpah.
dia melibatkan ketua kampung. Banyak mau dilibatkan. Jadi kalau mau buat sendiri tanpa bantuan peguam, bukan cakap tidak boleh buat, sukar untuk dibuat. Sedangkan pengamal perundangan pun yang praktis, belajar undang-undang pun pening, ini kan lagi orang awam. So, yang itu Uncle mau kasih tahu, benda ini dia very subjektif mengikut negeri. Negeri mengikut daerah. Sebab kita kena melihat macam mana keperluan pegawai itu supaya kes pernikahan terdahulu itu boleh dibuktikan dan dicetak daftar lewat perkahwinan tersebut. Sebab macam di negeri Sabah, perkahwinan yang berlaku 70s, yang ini agak okey untuk didaftarkan tanpa proses pengesahan di mahkamah. Bagi kes yang terkini 95 ke atas, yang ini perlu kepada kes pengesahan perkahwinan di mahkamah syariah. Dia berbeza, okey? Alright, soalan seterusnya. Boleh terangkan tentang suami failkan cerai nusyuz. Oh, mau kasih terangkan apa yang mau diterangkan suami failkan nusyuz. Bila dia nampak kamu tidak taat kepada suami, maka dia failkanlah nusyuz. Macam mana anda taat? Keluar rumah tanpa izin, tidak mahu ataupun ingkar di dalam melakukan hubungan kelamin. Macam itulah dua sebab ni lah. Alright? Uncle, macam kalau dia sudah lafaz cerai dan dia kena tangkap polis, macam mana nak proses tu? Yang itu memang susah. Sebab pengesahan lafaz cerai tanpa saksi, kes tidak akan jalan. Kalau waktu dia lafaz, saksi tu ramai, contoh ada 2 orang lelaki atau 4 orang perempuan, okey. Kamu boleh filekan tanpa kehadiran pihak suami. Tapi kalau tidak ada saksi, just WhatsApp, ini lagi huru-hara. Sebab pembuktian itu perlu disahkan daripada owner. Jadi, Uncle punya advice, mahu cerai, tukar cerai jenis lain orang masuk penjara. Contohnya macam fasah kah, taklik kah, okey? Kamu boleh filekan. Kalau sudah dia lebih di penjara 4 bulan, kamu boleh minta filekan cerai yang jenis lain. Mana sudah tu? Okey. Jika isteri ganggu oleh anak-anak lain, bawa dia lari, buat zina atau apa-apa tindakan. Apa ni? Siapa menanya ni? MBC. Jika isteri ganggu oleh lelaki-lelaki lain. Diganggu oleh lelaki-lelaki lain kali ni. Dibawa lari, buat zina atau apa-apa tindakan. Terima kasih. Sama-sama. Kau buat soalan kau buat statement ni MBC. Cuba bagi Uncle soalan supaya Uncle senang jawab. Kalau kau buat statement, Uncle tak tahu mau jawab macam mana. Uncle, apa maksud murtad? Boleh jelaskan? Berdosakah untuk seorang mu'alaf? Murtad ni maksudnya dia keluar daripada agama Islam. Dia tidak sudah berpegang kepada agama Islam. Dia mengaku dia agama lain. Itu murtad lah. Okey? Dia mengaku dia ada Tuhan dia yang lain, bukan selain daripada Allah. Itu murtad lah. Maksudnya bila dah tentukan mahkamah anak tu milik ibu, berapa lama ibu boleh menikah lain? Oh, dia macam inilah. Kalau kamu sudah dapat hak jagaan anak, hadanah, tiba-tiba kamu sudah nikah baru. Dia, walaupun kamu bernikah baru, si bekas suami itu memang boleh filekan hadanah disebabkan kamu kahwin baru. Tapi Uncle mau cakap, jika kamu melantik peguam, tidak semestinya kamu kalah dalam hak penjagaan anak. Sebab ada satu section ataupun undang-undang yang boleh kamu guna pakai, kamu fight terhadap kes hak penjagaan anak tu, walaupun kamu sudah kahwin. So, dia punya cerita. Kamu kena lantik peguam lah. Yang itulah kalau dalam kes kamu sudah kahwin,
laki mau tuntut hak jaga anak. Okey? Baik, Uncle, faham. Lawan Amja Muiz. Suami suka berprasangka kepada isteri sedangkan isteri seorang patuh. Apa isteri boleh buat? Sebab isteri sudah tidak tahan. Okey, Andy Bella. First, Uncle punya advice, jumpa kaunselor. Mau kaunseling yang free, jumpa pejabat agama. Kalau macam di KK, di tingkat 10, boleh cari pegawai agama, unit kaunseling. Kaunseling dulu satu orang and then panggil laki bini. Supaya sampai itu kamu punya perasaan. Melalui perantara ustaz dan ustazah itulah yang bagi kaunseling. Ada bajet lebih, jumpa peguam. Ada beza pegawai agama dengan peguam yang kaunseling. Sebab dia pegawai agama, dia akan fokus kepada hukum. Berdosa, tidak berdosa, ini. Counseling dengan lawyer, dia directly kepada undang-undang. Apa undang-undang boleh buat, apa undang-undang boleh charge. So, kamu boleh pilih. Mau free, pergi Jahin. Mau yang detail, dapat sekali advice undang-undang, jumpa peguam. Yang kamu biasa. Okay? Sweet Sue baru masuk. Thank you sebab masuk. Okey, boleh buat soalan terus. Bagaimana jika nafkah anak setelah pisah? Zong, tak ada. Mohon bantu jelaskan. Bagaimana? Siapa ni ya? Si Minina. Bagaimana jika nafkah anak setelah pisah? Jong, tak ada. Mohon boleh bantu jelaskan. Okey. Setelah bercerai, kalau kamu tidak dapat nafkah anak, kamu kena buat satu tuntutan nafkah anak di mahkamah. Biar mahkamah putuskan kamu dapat jumlah berapa nafkah anak. Okey? Sudah dapat perintah nafkah anak, masih lagi laki kamu degil, mau bayar, di sini kamu boleh jumpa BSK. BSK ni Biro Sokongan Keluarga. Kalau di KK dia ada di mahkamah. Kalau di negeri lain pun dia ada di mahkamah ibu negeri. Okey? Jadi BSK ni, bila kamu lantik dia jadi peguam kamu ataupun pegawai yang mewakili kes di dalam saman penghutang penghakiman. Contohnya kamu sudah dapat perintah nafkah anak. Bekas lelaki kamu boleh dipenjarakan jika gagal membayar nafkah anak melalui saman penghutang penghakiman. Jangan main-main no. Sekarang BSK semakin mengganas untuk mengambil tindakan kepada bapa-bapa ataupun bekas suami yang ingkar membayar nafkah ataupun muta'ah setelah mendapat perintah mahkamah syariah. Okey, boleh dipenjarakan. Uncle, bolehkah kalau isteri mengandung anak lelaki dan cerai dengan laki tapi rahsiakan hal itu dari hakim? Dah Uncle faham kau punya statement ni. Siapa ni? Miss Hani, maksud saya dorang tidak buat cerai li'an. Boleh. Sebab cerai li'an ni Uncle pernah mau buat tau. Tapi mahkamah still tidak kasih. Dia lebih suka kalau cerai biasa. Sebab cerai li'an ni cerai yang paling berat sekali di mahkamah. Sebab dia melibatkan 4 sumpah lelaki dan 4 sumpah perempuan. Yang ini lebih teruk daripada talak 3. Jadi kebiasaan hakim bicara meluluskan tuntutan cerai li'an ni paling susah. Okey? So, standardnya dia akan suruh cerai biasa juga. Okey? Suami nikah bulan 3 tahun lepas, tapi belum daftar di pejabat agama. Bapa mertua dia yang nikahkan. Nah, itu kena daftar di mahkamah tu. Dia dalam pengesahan nikah. Okey? So, dia perlu pergi pejabat agama dulu, dapatkan surat laporan siasatan di pejabat agama, baru boleh didaftarkan pernikahan tersebut melalui permohonan pengesahan nikah. Kalau nikah dia tu bukan poligami, di mahkamah rendah. Kalau nikah dia tu poligami, itu mahkamah tinggi. Okey? Faham ah?
Alright, seterusnya. Isteri mau bercerai tapi isteri tidak mau sampai talak 3. Bolehkah? Jangan risau isteri-isteri. Bila bercerai di mahkamah, hakim bicara cuma benarkan talak 1. Tidak payah kamu mimpi mau talak 3. Tidak ada lagi hakim membenarkan talak 3 melafazkan cerai di mahkamah. Memang talak 1. So don't worry. Oke. Alhamdulillah. Ingatkan habis sudah. Tiba-tiba ada soalan. Oke. Mau tanya, kalau duit belanja suami tak bagi ke isteri dah 11 bulan, apa patut isteri buat? Buatlah tuntutan di mahkamah, tuntutan nafkah. Oke, janganlah sikit-sikitkan bercerai. Oke, kalau memang mau bercerai, boleh tuntut cerai. Tapi kalau tidak perlu bercerai, jangan bercerai. Kita kasih sedar dulu melalui tuntutan nafkah. Suami ada lafazkan cerai depan saksi, tapi saksi tidak mau kerjasama bila bicara nanti. Macam mana tu uncle? Jangan risau. Saksi itu boleh dipaksa ke mahkamah melalui sapina kebenaran mahkamah syariah. Diceraikan secara hakam, apa tuntutan yang boleh dibuat isteri? Banyak. Boleh tuntut nafkah iddah, boleh tuntut tunggakan nafkah, boleh tuntut hartas pencarian, boleh tuntut apa lagi? Muta'ah, boleh tuntut hak jaga anak, boleh tuntut nafkah anak, boleh tuntut ganti rugi perkahwinan, macam-macam boleh tuntut. Okey? Orang yang cerai hakam sama saja macam orang cerai biasa. Okey, angah zira. Dapat lambatlah ni kawin terkawin. Kalau banyak mau urus tu surat kawin ibu bapa dulu-dulu kan Ustaz. Alah. Tiadalah. Uncle berapa ramai yang sudah urus kes, tiada juga lambat kawin. Jumpa lawyer kamu. Itu sih Uncle punya nasihat. Ceritakan background kamu punya kes. Biar dia advice mana yang patut. Biasalah nih, Uncle biasa jumpa klien, bapa mama yang sendiri pun tiada sijil nikah. Itu standard. So, bagi bapa mama mereka yang tiada sijil nikah, dan dia ni perempuan, kamu boleh membuat permohonan wali hakim. Okey? Ada banyak cara. Ndakkanlah kamu mau kawin bapa mama kamu dulu, kamu kasih sah kamu dorang punya perkawinan. Kalau macam gitu lambatlah kamu kawin. Banyak cara. Alright, nafkah. Nafkah secukupnya diri semua half. Amja muis. Apa itu? Layakkah seorang isteri dapat muta'ah? Layak. Memang layak. Isteri memang boleh dapat muta'ah. Apa perlu buat tuan? Apa perlu buat? Cari peguam kamu untuk mendapatkan nasihat guaman yang detail mengikut spesifikasi alasan dan kes kamu. Thanks Uncle, sama-sama. Terima kasih Uncle, sama-sama. Nafkah cukup dari semua hal, tapi mesti juga tolong sana rumah. Adik, mentua layakkah suami tak bagi nafkah? Tu Uncle, macam mana ni ya? Nafkah cukup dari semua hal, tapi mesti juga tinggal sana rumah mentua. Layakkah suami tidak bagi nafkah? Tu Uncle, tidak bagi nafkah. Nafkah ni wajib, okey? So, apa yang pasal layak dan layak, Uncle tak faham soalan tu. Okey, kita baca. Uncle, anak sama bekas suami. Suami tidak bekerja. Saya yang belanja anak saya. Bolehkah saya tuntut hak penjagaan? Boleh? Tiada masalah. Mana-mana pihak boleh tuntut hak penjagaan. Uncle, anak sama bekas suami. Suami tidak bekerja. Saya yang belanja anak. Bolehkah? Boleh. Haslinda, boleh kamu tuntut hak jagaan anak. Namanya hadanah. Kalau isteri dah filekan cerai tapi sebab dia ada orang ketiga, macam mana tu Uncle? Siapa ni? Wik-wik. Lain-lain nama kamu Wik-wik. Macam Indonesia kalau Wik-wik ni lain ni.
Okey, kalau isteri sudah filekan cerai sebab ada orang ketiga, kalau kamu minta advice uncle, ceraikanlah dia secara baik. Kamu pun sudah tahu dia ada orang ketiga, so for what kamu mempertahankan? Kamu hanya memanjangkan dosa kamu sebagai suami. Okey? Melainkan kamu yakin kamu boleh ubah dia dan dia balik ke pangkal jalan. Kalau itu kamu yakin boleh buat dan kamu boleh pujuk, so kamu buatlah tuntutan isteri kembali taat week-week. Tapi kalau kamu sendiri pun fail mau pujuk dia, dia pun terus orang cakap hanyut. Kalau bagi uncle daripada kasih panjang-panjang kasih pindik. Pergi buat persetujuan cerai. Habis cerita. Okay? Alright, alhamdulillah uncle sudah di penghujung. Betul kan di penghujung? Oh, ada sikit lagi. Alright. Banyak soalan kah? Lebih tahun hilang tapi mana sudah, status macam mana tu? Soalan saya tu uncle, lebih tahun sudah hilang tapi mana sudah, status macam mana tu? Selagi kamu tidak ada permohonan cerai, selagi itulah status kamu masih isteri orang, tidak bercerai lah. 2 tahun lebih. Tak kisahlah kamu cakap 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Kalau tiada buat tuntutan perceraian, masih lagi kamu belum bercerai. Uncle, macam mana tu kalau setahun sudah tidak jumpa, masihkah suami isteri? Kau cakap setahun. 20 tahun pun kau dah jumpa, masih lagi suami isteri. Selagi mana tiada tuntutan perceraian. Jangankan setahun, 20 tahun bah. 30 tahun pun sama. Saya nak tanya, kalau nak filekan fasa, apa dokumen yang diperlukan? Apa dokumen yang diperlukan untuk bercerai? Pertama, mesti ada sijil nikah. Kedua, IC. Habis cerita. Itulah dokumen yang penting. Sama alasan kamu mau bercerai lah. Kalau kamu cakap kamu dipukul, laporan polis, surat dokter. Kalau kamu cakap nak kena bagi duit, beritahulah. Bawa saksi yang kamu tidak kena kasih duit. Belanja sendiri. Macam gitu. Tengoklah alasan apa yang kamu mahu letak di dalam cerai fasa. Hai, kalau macam tiada kena daftar JPN itu surat kahwin macam mana? Pergilah daftar. Kalau kamu tiada bukan JPN ni orang non-muslim. Kalau orang muslim mesti berdaftar perkahwinan di Jabatan Agama. Assalamualaikum uncle, selamat malam. Selamat malam juga. Waalaikumsalam. Sudah buat tuntutan tapi suami buat tak endah dan mempertahankan kedua-dua istrinya. Macam mana tu? Lantik peguam Queenies Syagavin. Okay, uncle rasa dalam kes kau ni kau perlu lantik peguam ni. Sebab dulu kami buat di pejabat daerah je, tapi saya cek balik di sana tiada jumpa file. Kamu ni muslim kan tak ni baby? Kalau muslim, sijil kahwin mesti buat di pejabat agama. Semua suami lafaz tuduh saya jika kau ada yang lain jatuh segalanya. Adakah jatuh uncle? Jatuh kalau kau ada lelaki lain yang seperti yang dia cakap lah. Saksi untuk suami yang tak bagi nafkah macam mana pula? Tanya peguam kamu. Uncle, nafkah bulan dibagi tapi bila nak jumpa anak tak dibagi. Macam mana tu uncle? Noraman, buktikan. Okey? Dan buat tuntutan hak jagaan anak untuk kamu. Bila kamu dapat, kasih rasa dia balik. Tidak kasih jumpa. Itu ndaklah. Maksud uncle, kalau kamu mau dapat hak jagaan anak, itu merupakan salah satu alasan kamu boleh dapat hak jagaan anak sebab bekas isteri tidak kasih jumpa anak. Okey? So, bawa saksi. Baby, kalau Kristian, uncle tidak berapa faham dia punya cara. Kamu boleh rujuk peguam sivil, okey? Sebab yang uncle explain ni khas untuk mahkamah syariah dan perkahwinan orang Islam, Puan Baby. Assalamualaikum uncle, saya mau tanya kalau si suami sudah jatuhkan talak melalui telefon macam mana? Perlu buat pengesahan cerai luar mahkamah yang selalu uncle panggil PCLM tu.
kena buat tuntutan pengesahan lafaz cerai di mahkamah syariah. Screenshot itu talak cerai itu yang di WhatsApp tuh. So, buat satu permohonan pengesahan. Biar hakim yang putuskan. Berapa lama proses perceraian setelah difailkan ke mahkamah syariah? Normally 6 months. Normal punya proceeding. Kadang-kadang boleh cepat, kadang-kadang boleh lebih daripada 6 bulan. Okay, thank you. Sama-sama. Alright, thank you for join Uncle punya live. Alhamdulillah, masa pun sudah di penghujung. Ada beza ke Uncle? Perbelanjaan isteri dengan barang dapur tempat tinggal? Ada. Dia begini, kita kena faham. Nafkah isteri ni merangkumi 5 perkara. Tempat tinggal, makan dan minum, pakaian, ubat-ubatan, dan belanja pribadi si bini. Apa belanja pribadi? Let's say dia mau beli makeup. Let's say dia mau beli suplemen. Baju. Okay? Baju tu yang sudah tadi lah Uncle cakap, pakaian. Let's say dia mau beli barang kemas dia. Contoh lah, itu pribadi. Apa lagi? Banyaklah pribadi yang macam Mau jalan. Ialah pribadi wanita selalu kan, dia merangkumi 5 perkara. Paling senang yang selalu kena declare di mahkamah ni cash, tunai. Senang kan tunai sekarang. So kalau dia tidak bagi jenis kedekut, so pribadi kamu yang dia tidak terbagi, kan? So kamu beritahu lah nafkah isteri tidak diberikan. Sebab makanan ni, dia memang makan, bukan kamu makan satu orang. Anak pun makan, dia pun makan, kamu pun makan. Okay? Tapi Uncle tak cakap lah makanan tu bukan nafkah. Itu pun salah satu cabang nafkah. Tapi yang selalu menjadi pertikaian di mahkamah adalah perbelanjaan nafkah pribadi isteri. Okay? Dia punya belanja, their own expenses of woman. Okay? Okey, bolehkah suami berkata tak halal segala makan minum isteri ketika bergaduh? Dari segi hukum, memang tidak boleh mengungkit. Sebab apa? Jangan kahwin seorang lelaki kalau kamu tidak berani menanggung belanja. Okey? Kewajipan seorang suami adalah produce all expenses. Ini kadang-kadang Uncle nampak berbagi dua. Jadi, kalau Uncle jadi kamu perempuan, Uncle nak mau bagi dua. Sebab itu tanggungjawab si suami. Okey, melainkan kamu redha lah, kamu kesian kamu punya laki sebab dia ni sudah rajin tapi memang dah mampu. So, kamu redha untuk bagi dua. Bayar rumah apa yang itu okey lah atas keredaan kamu sendiri. Tapi kalau dia paksa, jangan mau. Sebab itu tanggungjawab dia. Kalau dia tidak mampu, jangan kahwin. Kan? Pasal tu kalau kita perasan, siapa pernah pergi umrah ke, pergi mana. Orang Arab ni dia kahwin tua-tua. Sebab dia tunggu dia berduit baru dia kahwin. Yang itulah. Okay? Dia nak ada duit, dia nak mau kahwin. Sebab menyusahkan saja sama bini dan anak. Okay? Dina dia. Waalaikumsalam. Okay? Kita ada AG Azhar. Thank you. Waalaikumsalam tuan. Thank you for join. Kira-kira mau mengundur diri sudah Uncle nih. Mau pergi dating sudah. Okay. So Alhamdulillah, masa pun sudah di penghujung. So kita jumpa lagi. Mana-mana yang baru masuk, thank you. So kita jumpa besok malam, InsyaAllah. Kalau anda dapat Uncle beritahu lah. InsyaAllah dapat lah ya. Kita bincang lagi kita punya. Oh ya, sorry, Uncle besok tidak dapat mau live sebab Uncle ada family gathering. Jadi Uncle minta maaf, kita jumpa minggu hadapan di dalam sesi live Uncle Sufyan Ismail. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa akibat kalau suami gantung isteri? Suami cakap mau cerai tapi dia gantung. Siapa nih? Si Roslina Juin. Tiada istilah gantung nih dalam syariah. So don't worry. Kita tidak ada istilah isteri digantung tak bertali. Tidak ada. Orang yang cakap digantung tidak bertali ni orang yang tidak tahu undang-undang. Okay? So kalau mau tahu undang-undang, jumpalah lawyer kamu. Ataupun Uncle akan sharekan istilah gantung tidak bertali ni tidak wujud pada minggu hadapan. Jumpa Uncle next week. Okay? Ada lagi tak? Saya di Sarawak. Kes perceraian saya dah 2 tahun belum selesai atas sebab pihak lelaki susah kerjasama. Lantik peguam. Jamblong. Okay? Lantik peguam. Senang saya tu, dorang settle. Okay? Don't worry. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai.